Okey, kalau penagihan dada tu dia merupakan kalau kita tengok definisi akta tu, dia merupakan suatu keadaan di mana seseorang tu bergantung kepada penggunaan dada sehingga mereka boleh mengalami keadaan fizikal ataupun psikologik yang terganggu sekiranya mereka tidak mengambil dada tersebut. Itu yang kita maksudkan sebagai penagihan dada. Okey, alright. So mengikut definisi daripada WHO pada tahun 2004, mereka telah iaitu Persatuan Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mentahfirkan penagihan dada tu sebagai satu penyakit, dan benda tu telah diperkuatkan dengan coding ataupun ICD coding 10 di mana dia masukkan sebagai kod penyakit di bawah penyakit mental. Okey, dia bergantung kepada jenis dada yang kita maksudkan. Okey, saya akan bagikan beberapa contoh dan beberapa kumpulan dada. So, kalau kita ambil kumpulan yang pertama iaitu opiat, dan contoh dalam kumpulan tersebut adalah seperti heroin ataupun morfin. Biasanya heroin atau morfin dia adalah dalam bentuk serbuk yang pekat. Dia boleh berwarna daripada coklat keperangan sehingga warna putih, sehingga putih lah, right? So manakala kalau kita tengok kepada dada simulan ataupun ETS, contohnya adalah methamphetamine ataupun nama jalanannya lebih dikenali sebagai ais ataupun batu. Dia berbentuk dalam seperti hablu-hablu kecil, iaitu macam garam ataupun gula yang kecil, sangat halus. Biasanya itu bentuk-bentuk yang biasa kita nampak. Kumpulan ketiga kita ada kumpulan hallucinogen. So kumpulan hallucinogen ni dia mungkin ada berbentuk yang berbeza-beza mengikut jenis dia, alright. So kalau kita ambil salah satu contohnya adalah LSD. Dia ada dalam bentuk kertas. Dia cecair yang disapukan atas kertas. Biasanya yang kita nampak adalah dia merupakan satu kertas yang bercorak macam duty stamp, dan biasanya diletak di bawah lidah untuk pengambilannya. Ataupun kita biasanya ada juga yang berbentuk cecair, biasanya cecair yang jernih lah, alright. Dan kita juga ada yang cannabis, iaitu dalam bentuk pokok tumbuhan, daun-daun yang biasanya dikeringkan dan dimampatkan. So bentuk-bentuk dada ni biasanya tertumpu kepada jenis itu sendiri. Dia tidak standardized ataupun dia tidak standard secara keseluruhannya. Dadanya macam ni, alright. Dia akan bentuk kepada jenis dada tersebut. Okey, so untuk seseorang menjadi penagih, biasanya dia akan melalui beberapa fasa. Biasanya kita akan mula daripada penggunaan pertama kali, dan seterusnya dia akan mengalami penggunaan yang sering kali, mungkin dia teratur atau tidak teratur, mungkin sehingga dia mengambil setiap minggu ataupun sehingga 2-3 hari, alright. So ataupun dia akan jadi kepada kronik, penggunaan kronik. Okey, penggunaan kronik ini dia lebih kepada yang ambil setiap hari. Namun demikian, mereka belum lagi menjadi seorang penagih. Mereka akan menjadi penagih sekiranya mereka mengalami kesan tarikan sekiranya mereka tidak mendapatkan dada tersebut. Okey, contohnya dia kena ada definisi medikal dia perlu mengalami satu peringkat yang kita panggil sebagai toleransi. Alright. So toleransi itu maksud dia kandungan dada yang mereka ambil sekarang ni tidak mencukupi untuk mereka merasa high ataupun mereka merasa senang. Kita panggil bahasa biasanya kita panggil senang lah, tapi bahasa jalannya kita panggil sebagai legal high lah, alright. Ataupun mendapat kepuasan apabila mengambil kuantiti dada yang sama. So dia akan berlaku toleransi. Seterusnya baru dia akan mengalami keadaan penagihan yang kita panggil sebagai addiction, alright. Okey, so kalau untuk perubahan di otak ni, dia terkategori kepada beberapa jenis kerosakan ataupun
keparahan kerosakan tersebut. Untuk pengambilan pertama kali atau sekali sahaja, dia akan mengubah kita tidak panggil struktur, kita panggil sebagai hubungan antara sel-sel otak itu sendiri mungkin dah terjejas dengan pengambilan sekali sahaja. Namun demikian, dia tidak bermakna perubahan tersebut akan kekal. Namun apabila seorang terus-menerus menggunakan dada sehingga menjadi seseorang penagih, dia akan ada pembentukan ataupun gangguan lintar dalam sel-sel otak tersebut, terutama sekali yang kita panggil sebagai reward pathway ataupun litar yang memberi apa kita panggil ganjaran, litar ganjaran. Okey, so berapa tempoh masa itu sebenarnya dia bergantung pada banyak faktor, termasuk individu tersebut dan juga jenis dada yang biasa disalahgunakan tersebut. So dia mungkin berada dalam tempoh mungkin dalam 2-3 minggu, ataupun ada yang mungkin memerlukan masa yang lebih lama, berbulan ataupun bertahun, sebelum seseorang tu mengalami kerosakan jangka panjang kepada sel otak mereka. Okey, penyakit mental dan juga penagihan ataupun penggunaan dada itu sendiri, dia ada banyak hubungan mereka agak kompleks. Okey, contohnya saya bagi, biasanya penggunaan dada boleh menyebabkan penyakit mental, ataupun penyakit mental tu boleh membuatkan seorang menggunakan dada. Okey, dan selain daripada situ, penyakit mental dan penagihan boleh wujud waktu yang sama. Biasanya disebabkan oleh faktor-faktor psikologikal dan sosial yang telah berada dalam sesuatu individu tersebut. Dia mungkin contoh yang saya boleh bagikan, mungkin ada trauma waktu masa kecil, ataupun persekitaran ataupun perkembangan waktu remaja itu sudah terganggu sehingga mereka boleh berisiko tinggi untuk penagihan dada dan juga penyakit mental. So di sini kita kena pastikan penyalahgunaan itu tidak secara langsung menyebabkan penyakit mental, tetapi dia akan mempercepatkan proses seseorang mengalami penyakit mental tersebut. Okey, definitely ataupun semestinya dia tidak secara general kita boleh kata semua dada tu bekerja cara yang sama dalam otak, terutama sekali dari segi kesan dada tu sendiri. Sebab tu kita akan membahagikan dada-dada ini kepada beberapa kelompok dada. Yang pertama biasa kita panggil sebagai dada yang akan menekan sistem saraf pusat ataupun tindak balas otak itu sendiri, iaitu depression ataupun opiat. Dan kita juga ada dada yang akan mesti merangsang sesuatu sistem saraf pusat. Dia boleh meningkatkan tindak balas otak dengan kadar yang paling tinggi sehingga boleh mengakibatkan seorang itu bertindak luar jangkaan. Itu kita panggil sebagai stimulan, ataupun yang biasa dada biasa stimulan adalah seperti methamphetamine ataupun ais. Dan kita ada kelompok ketiga iaitu hallucinogen, di mana dada-dada yang dalam kumpulan ini pula dia akan menyebabkan seseorang merasakan halusinasi waktu berada dalam pengaruh dada tersebut. So halusinasi ini contoh yang saya boleh berikan adalah sebagai LSD ataupun magic mushroom itu sendiri, di mana seseorang tu akan mengalami halusinasi dari segi pendengaran, penglihatan, bau dan sentuhan. So dan juga persepsi kepada masa itu sendiri. So mungkin dada tu dia kita tak boleh generalize, ambil dada ni terus dia akan jadi begitu, tetapi dia kena bergantung kepada kelompok dada mana yang diambil tersebut.